Hi, Assalamualaikum. We meet again in this week. We're still in chapter 4, which is chapter 4 part 2. And we are still in the third control structure, which is repetition. Okay, so the last week what you have been learned about the repetition will repeat the same process or the same statement, and repetition also reusable of the memory. Dia akan jimatkan memory. So in repetition dia ada 3 jenis, di mana dia ada while, do while and for loop. Okay, so tiga-tiga tu saya dah explain dekat awak last week. And then inside the 3 types of the looping, you have 2 ways how to control the looping, which is we have the counter control loop and we have the sentinel control loop. So today I would like to explain you about counter control loop and also the sentinel control loop. Okay, so before I continue more on this topic, to the topics, so please scan your attendance. So this week is the week 9. Okay, so next, running variable or accumulator. Actually, last week I have been mentioned you about the running variable. For example, like a sum. Okay, if we want to calculate the summation of the 5 number, so we need one variable to hold all the value of the summation during the process of repetition. So the sum, the variable of sum, we call it as the running variable. So this one. Okay, so running variable, or we call it as the accumulator variable that hold running value from each repetition of loop. For example, like sum. Okay, for example, like here, we have we declare the variable which is integer sum equal to 0, num equal to 1. Okay, remember when we are in the repetition, you should input the 3 important component inside the loop. What we have, if we have the initialization, evaluation, and the last one is updating. So you should remember IE, U. So in here, this one is the LCV. How did you know this one is the high LCV? So you see that the all 3 component, it use the same variable. So this one we call it as the LCV, loop control variable. So if you have the loop control variable, the next step is you should initialize the initial value for the loop control variable. For example, for this code, it used number 1. So remember the initialization, we need the initialization for the first time untuk masukkan looping kali pertama. Okay, kalau if you don't input the initial value inside the LCV, what happened? So for the first time, you want to repeat this statement. So the compiler didn't know what is the value of num if you didn't put the initial value inside the LCV. Okay, so sum is the accumulator. So this one is the accumulator. So remember, okay, any kind of the variable that's become a running variable, you should initialization with the 0. Okay, why we need the 0? Because we want this variable to hold the first value for num. Okay, as you can see in here, we have num equal to 1. So while num 1 less than or equal 10, true or false. If true, it will go inside the body of while loop, and then it will do what? Okay, the compiler will do the calculation. So this is, we call it as the what? Running variable. Okay, di mana awak kena initialization dengan kosong untuk kita, contohnya kosong tambah 6 tadi nilai dia berapa sah? 1. Di mana nilai yang pertama akan disimpan dekat dalam variable sum. Ini yang kita nak. Okay, kita memerlukan sum, dia ada kotak. So dalam ni kita letak dulu kosong. Sebab apa? Kosong tambah apa-apa, dia akan dapat nilai yang pertama. Okay, ingat, bila dia berkaitan dengan running variable, tak kisahlah dia sum ke apa. So running variable, you should initialization it. So kalau you tak initialization kalau you tak initialization kalau saya padam ni,
Okay, apa jadi bila dia masuk dekat body of looping and then compiler see sum equals sum plus 6. Di mana 6 ni adalah nilai dia kan, nilai dia adalah 1. Tapi sum ni nilai dia apa? Kalau you tak buat initialization dekat atas ni, compiler tak dapat tahu. So, untuk pegang nilai yang pertama, kita letak sahaja kosong dekat dalam ni. Okay, kita letak je kosong. Okay, itu nilai awalan. Okay, so kat sini kita ada I, initialization, evaluation. The last one is the updating. Okay, so sum of number 1 until 10 is sum. So ini contoh dia di mana number tu dia tak minta kat user. So 6 tu based on this one lah, the index ni. Okay, based on nilai yang pertama. Dia nak penambahan daripada nombor 1 sampai nombor 10. So bolehlah buat gaya macam ini. Okay, so this is a basic repetition or iterative problem. Okay, there are 6 basic repetition problem that happen in counter control loop. So first I want to introduce you the basic problem that involve inside the counter control loop. So remember, what does it mean about the counter control loop? When we talk about the counter, the definition of the counter control loop is we know exactly how many times repetition happen. Okay, we know exactly how many times the repetition happen. Kita tahu berapa banyak. Contohnya summation of 5 number. So berapa banyak pusingan yang dia akan buat? 5 pusingan. Itu masuk counter control loop. Macam mana awak nak tahu itu jenis counter control loop ke sentinel counter control loop? So based on question. Kalau question tu dah bagi awak summation of 5 number ataupun input the 5 data of user for example. So dia dah bagi 5. 5 tu maksudnya tak kisah 5 ke 6 ke 10 ke, itu semua adalah counter. Counter ni maksudnya berapa bilangan yang dia akan repeat. So untuk buat untuk solvekan all this problem, you boleh gunakan tiga type of looping, which is we have the while loop, we have the for loop, and the last one we have the do while loop. Okay, usually I suggest you use for loop because for loop is very easy. Di mana dekat kepala for loop atas tu semua ada. IEU semua letak dekat atas. Sebab kalau you guna while, saya takut awak akan tertinggalkan IEU tu. Sebab dia kan ikut urutan macam ni kan. Tapi kalau you guna for loop, okay, you just buat for, kat dalam ni ada I, E and U. Semua ada kat atas ni. So saya suggestkan bila soalan melibatkan counter control loop, you boleh gunakan for loop. Okay, so basic repetition problem yang involve dalam counter control loop, for example summation, average, count, maximum and minimum. So saya harap awak kena pakar dengan kelima-lima proses ni. Okay, awak kena pakar dengan kelima-lima proses ni. Sebab apa? Sebab soalan inilah yang akan keluar. Tak kisahlah nak kira pasal gaji pekerja ke, dia nak kira nombor ke, dia nak kira apa-apa masalah pun, kelima-lima ni akan ada dalam soalan untuk repetition. Dan juga kelima-lima ni juga awak boleh letak dalam your punya apa? Dalam your punya project. Ini dia. Okay. So next we go through one by one of the basic repetition problem. First is I want to show you summation and average. How we solve summation and average question using the counter control loop. For example, we have the problem, calculate the summation and average of 5 floating numbers. So you see the problem. Okay, the problem asks you to calculate the summation untuk kira penambahan dan juga average untuk 5 nombor. See? So dia dah bagi awak bilangan nombor yang awak perlu tambah. So remember, bila question to give you how many bilangan nombor, how many bilangan pekerja ke apa, dia bagi awak nombor macam ni. Okay, terus tak dalam kepala awak, okay ini jenis counter control loop. So bila counter control terus dalam otak awak terus masuk, oh kita boleh guna for loop, kita boleh guna while, or kita boleh guna do while. Kalau nak senang guna for loop. Okay, so the solution is so easy.
Okay, as you can see, as usual lah, we have the comment. Purpose of program submission and average of 5 number using repetition. Programmer name, my name. Okay, and then you have the hashtag include IOStream, hashtag include IOManip because I want to put the fixed set precision. Jadi saya nak dua titik perpuluhan sahaja. So I need to use the library of the hashtag include IOManip, and then I put it using namespace std. The next step is the integer main. Okay, so the next step is you should declare the variable. You should declare the variable. Okay, before this, when you use the sequence control structure, when the question asks you to submission of the 5 number, you will declare integer num1, integer num2, integer num3, integer num4, integer num5. So that is the sequence style. Okay, ingat itu adalah cara sequence control structure. Sekarang awak tukar punya konsep, sekarang you berada di repetition, di mana repetition boleh menggunakan satu memori dengan syarat awak nak simpan data type yang sama dan benda yang sama. Contohnya sekarang soalan ni nak buat submission and average of the 5 numbers. Okay, dan 5 numbers ni data type dia adalah floating point. When we talk about the floating point, the data type that you should use is the double or the float. Okay, so ingat. So tak perlu lagi awak nak declare double num1, num2, num3, num4, num5. Tukar konsep sekarang, kita berada di repetition. So you declare je satu variable, iaitu saya declare sebagai number. Data type dia adalah double. Okay, next. Dia suruh buat apa? Dia suruh buat summation, right? So summation, when we talk about the summation, we should use the one running variable. Untuk apa? Untuk kita simpankan nilai penambahan dalam pusingan looping itu. Dalam proses looping itu. Kalau tak, kalau awak tak simpan benda ni, dia akan ambil nombor yang terakhir. Sebab apa? Awak kena ingat balik. Satu memori. Okay, contohnya saya declare dia sebagai total. Satu memori ini, satu memori bukan ada 5 memori ya. Satu memori di mana dia akan sentiasa replace. Kalau you tak buatkan satu running variable, so yang tersimpan dekat total ni nanti adalah nilai yang terakhir, penambahan nilai terakhir. Sedangkan kita nak buat penambahan untuk setiap nombor. Okay. So first kali you kena declare ni lah. You kena ada ni. This one we call it as the running variable. Okay, running variable. Which is I use the identifier is a total equal 0.0. Remember, if we talk about the running variable, you should have the initial value to hold the first value from user. Okay, so next double average. So I use the for loop style. Okay, untuk menggunakan for loop style, you just type the for dalam kurungan, you kena ada initialization diikuti dengan evaluation diikuti dengan updating. Di mana saya memilih I sebagai LCV saya. Kalau saya gunakan I, ketiga-tiga pun I. So I need declare my LCV. So saya terus je buat dalam ni, senang kan? Integer I equal 0. Okay, ingat saya nak start dia dengan 0. Semicolon guys, semicolon bukan comma, semicolon. Next evaluation I less than 5. Why I less than 5 not I less than or equal 5? Remember back. If you initialization your LCV with 1, so the evaluation is the I less than or equal 5. However, I declare my LCV as a 0, so my evaluation is less than 5. And then semicolon followed by the updating I plus. So remember the syntax for the for loop. And remember, please don't put the semicolon at the end of the for loop header. Okay, remember? And then you open the curly braces. Okay, curly braces. And then you should ask the user to enter the number. Okay, CR enter a number. So ramai akan bertanya, Miss, what does it mean about this one? Apa sebenarnya I plus 1? Actually saya nak keluarkan enter a number
1, enter a number 2, enter a number 3. Di mana sebelum ini, bila kita guna sequence, kita put one by one kan. Enter a number 1, cin num1. Next, enter a number 2, cin num2. So sekarang kita dah guna repetition. So when we are in the repetition style, so you just letak je satu statement dan statement ni akan diulang. So untuk nak buat enter a number 1, 2, 3 untuk bagi tahu user masukkan nombor apa. So kita letakkanlah I ni kan kosong. So kalau saya letak I saja, enter number 0, apa pula kan user cakap. So saya letak tambah 1. So nanti dia akan jadi enter a number 1. Naik lagi dia jadi enter a number 2. Tu dia. So next is input cin number. And next is the process summation. Okay, remember process summation you kena input inside the 4 body. Inside the repetition body, remember. Okay, process summation please put inside the repetition body. Kalau you letak dekat luar, okay, tengok kalau you letak ini dekat luar, apa jadi? You seronoknya minta nombor, cuma minta. So, yang simpan dekat dalam number punya memori ni adalah nombor yang terakhir. Kenapa nombor terakhir? Sebabnya dia akan replace. So bila awak dah habis dah kelima-lima nombor dia masukkan, so next kalau awak letak ini keluar, kalau you letak total ni kat luar body of follow, apa jadi? Dia akan buat total sama dengan kosong tambah nombor yang terakhir. Sedangkan soalan nak buat penambahan untuk 5 nombor. So jangan letak di luar, sila letak di dalam. Sebab itu kita memerlukan running variable untuk simpankan value proses repetition tu nanti. Okay. So buatlah total equal total tambah number. So the initial value for the total is 0.0. Okay, and then don't forget to close your body of the for loop, and then you process of average must put outside loop. Ingat, kenapa average nak letak kat luar? Sebab average ni dia punya proses adalah total semua nombor bahagi dengan berapa nombor yang awak nak. Okay, so average equal total divide by 5. Oh, kalau you betul-betul nak dia punya tu adalah point, floating point, divide by 5.0. Ingat, apa-apa yang dibahagikan dengan double, jawapannya tetap double. Okay, and the last one we have the output statement. Okay, we have the output statement. The total of 5 number is, ini cara di mana saya nak fixkan saya punya, orang kata saya punya floating point, saya nak 2 saja. And then saya keluarkan total. So next the average is, keluarkan AVG. So that's all. Senang saja. Ingat dia punya step by step. Okay, so pastikan running variable berada di dalam for. Okay, so ini dia punya output. Okay, ni dia punya output lah. So enter a number 1 ni yang saya gunakan tadi ni. I plus 1. Okay, ni yang saya gunakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau awak declare yang punya initialization as 1, contohnya saya buat kat sini 1, I equal to 1. And then I less than or equal 5. Okay, equal 5. So kat sini pun letak I plus 1, tak perlu you terus je I. Sebab I memang dah 1. Nampak tak? Okay, ni cara-cara dia lah. Okay, nampak dia buat semua. The total of 5 number is 18. The average is 3.960. Okay, boleh? Okay, ini contoh output summation and average, the basic one. Okay, next we have another problem which is counting, or we call it as the count. Count ni maksud dia adalah kita nak kira berapa bilangan dalam satu nombor tu. Contoh problem yang diberi adalah count how many odd and even number of 5 number. Maksudnya daripada 5 nombor yang user masukkan tu, kita tak tahu berapa banyak odd number dengan even number. So itu kita kena settlekan menggunakan count punya method. Okay, count punya method. So
kat sini soalan dia bagi count how many odd and even number of 5 number. So kita kena fikir berapa daripada user masukkan 5 nombor yang user masukkan, kita kena kira bilangan. Bila kita kira bilangan, we need using the increment punya sign. Okay, macam mana kita nak settlekan soalan ni? Macam ni. Okay, so ini atas benda basic, and then we have the integer man, and then we have the integer number to store the number that user input. Satu je. Okay, dan ini adalah jenis counter control loop. Macam mana nak tahu dia counter control? Lagi sekali saya sebut, dia dah bagi awak nilai nombor yang perlu dimasukkan oleh user. And then we have count even, count odd. And kedua-dua ni dia initialization kan sama dengan kosong. Kenapa? Okay, sebabnya kita memerlukan satu running variable yang akan memegang bilangan-bilangan even number ataupun odd number based on user masukkan. Okay, so next kita buka dia menggunakan for integer I equal to 0 semicolon I less than 5 semicolon I plus plus. Okay, jangan letak semicolon di belakang, remember. And then you open the body of for loop. You should ask inside dia ni. Okay, you kena tanya juga. You kena tanya proses semua dekat dalam loop. Okay, so cout enter a number. Ni macam biasalah sebab saya menggunakan 0. Okay, in number. And then ni proses untuk saya punya counting. Proses count even and odd in repetition. So remember, saya dah ajar awak macam mana nak buat tapisan untuk cari odd and even number kalau awak ingatlah. So untuk cari even number, you should use the selection if number modulus to equal 0. So kat bawah ni saya buat increment di mana count even plus plus. So count even plus plus sama dengan, kalau you nak tulis tulisan panjang dia adalah count even equal count even plus 1. Okay. Ni masuk dia. Count even equal count even plus 1. Itu yang panjang lah. So saya singkatkan dia. Saya jadikan dia count even plus plus. Even number. And else, apa selain daripada nombor ini, else adalah count odd plus plus. Nombor ganjil. So dah siap. Okay. Inilah running variable yang kita perlukan. Untuk apa? Untuk kita memegang nilai bilangan yang odd number dan juga even number. So last kali tutup for loop and then kita buat output statement dia. The number of even number, count even number, the number of odd number, bilangan lah count odd. Okay. So now contohlah saya bagi kita buat proses. Contoh saya masukkan nombor 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. So saya masukkan 5 nombor. Kalau kita tengok daripada sini nombor yang user masukkan, berapa banyak odd number? 1, 2, 3 odd number. 2 even number. So kita start daripada ni. So integer I sama dengan kosong. Okay, dia masukkan adakah kosong less than 5? True. Ingat untuk bacaan for 1, 2, 3 and barulah sekali. So kita terus ke bawah, enter a number yang dimasukkan. Okay, ni number punya memory. Okay, ini memory count even. Okay, ini memory count odd. Okay, so number tak ada nilai, count even dia ada nilai kosong. Ni pun ada nilai kosong. So dia pun masuk nombor 5. User masukkan nombor 5. So next dia akan buat proses. Adakah 5 modulus 2 sama dengan kosong? Tak. Bila tak, dia pergi mana? Dia akan pergi ke else. So kat else ni dia akan buat proses count odd equal count odd plus 1. Di mana untuk nilai yang pertama dalam memori dia count odd adalah kosong. Kosong tambah 1, so dapat 1. So sekarang
1 akan disimpan dekat dalam count out. So sekarang bilangan nombor ganjil adalah 1. Okay. So next dia gimana? Dia akan naik balikkan, dia akan jumpa I plus plus. So bila I plus plus, I ni akan jadi berapa? I akan jadi 1. So next, adakah 1 less than 5? Yes. Bila yes, dia masukkan nombor apa? Dia masukkan nombor 4. Bila masuk nombor 4, dia padam nombor lama, dia masuk nombor baru. Ini repetition. Okay. So next, dia akan buat if number. Number sekarang nilai dia apa? 4. If 4 modulus 2 sama dengan 0 tak? Yes. Okay, bila yes, dia buat apa? Count even plus plus. Di mana dia akan buat 0 tambah 1. So sekarang count even akan jadi 1. Dia pergi kat sini tak? Okay, once yang ini dah betul, dia tak akan pergi dekat sini. Okay. So next dia pergi mana? Dia akan tambah lagi 1. So sekarang I sama dengan 2. Okay, sekarang I sama dengan 2. So dia pun buat, adakah 2 lebih kecil daripada 5? Betul. So bila betul, dia masukkan nombor 3 dekat dalam number memory. Dia padan nombor 4, dia masuk nombor 3. Okay, next dia pun buat, adakah 3 modulus 2 sama dengan 0? Tak. Bila tak, dia tak buat yang ni, dia terus pergi else. So sekarang count out tadi, sekarang nilai dia adalah 1. Count out adalah 1. So 1 tambah 1, sekarang dia akan jadi 2. Nampak bilangan dia sekarang dah meningkat menjadi 2. Okay, sebab apa? User pergi masukkan 5, 4, 3 ni. Maknanya nombor ganjil dia dah masuk 2 kali. Okay, so dia naik balik, tambah lagi 1, I plus plus. So I sekarang jadi berapa guys? Okay, I sekarang menjadi 3. So dia pun buat, adakah 3 lebih kecil daripada 5? Yes. So next dia tanya user masukkan nombor apa yang you nak masuk? Ni kita nak masuk nombor kita. So user pun kata, I nak masuk nombor 2 pula lah. Dia pun masuk nombor 2. So bila nombor 2, dia pun buatlah proses. Adakah 2 modulus 2 sama dengan 0? Yes. Bila yes, count even akan ditambah dengan 1. So count even sekarang dah ada bilangan dia sebanyak 2 nombor. So dia pergi else tak? Kalau if ni dah betul, tak pergi. Lepas tu dia pergi mana? Dia akan pergi I plus plus. So I plus plus dia akan buat penambahan I. So I sekarang dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 4. Adakah 4 less than 5? True. Bila true, dia minta lagi kat user. User input dan nombor. User nak masuk nombor apa pula sekarang? User nak masukkan nombor 1. Okay, user nak masukkan nombor 1. So user pun masuk nombor 1. So next proses dia akan buat, adakah number modulus 2? Adakah 1 modulus sama dengan 0? Tak. Bila tak, dia pergi mana guys? Dia akan pergi ke else. Count out akan tambah 1. So bila tambah 1, tadi kan dia dah simpan kan, ni variable dia sekarang 2. So dia pun akan tambah 1 jadi 3. Okay, next dia buat I tambah lagi 1. Okay, so jadi 5. Lepas tu dia pun cek, adakah 5 less than 5? Tak. Bila tak, dia tak masuk sini, tak masuk sini, tak masuk sini, tak masuk sini. Dia gimana? Dia akan keluarkan output. Output yang dia akan keluarkan adalah count even. Berapa nilai count even? Berapa nilai bilangan yang telah disimpan di dalam memori count even? Cari. Oh, 2. So dia akan keluarkan the number of even number itu, the number of odd number is 3. Ini cara macam mana compiler proses kita punya repetition. Okay. Boleh? Okay, ni contoh yang saya masukkan lah. Okay, kita ada 2, 3, 5, 4, 6 saya masukkan. So kalau kita tengok dari segi manusia kita tahu 2, 4, 6. 3 ini adalah even number. 2 ini adalah odd number. Nampak? Ni yang dia dapat, the number of even number is 3, the number of odd number is 2. Ini contoh count. Ini caranya nak cari counter bilangan. Okay. So ramai yang terkeliru bilangan dengan updating. Updating is updating guys. Okay, ada juga yang terkeliru. Okay, ada juga yang terkeliru. Dia kata, kenapa saya nak tambah-tambah lagi dekat bawah ni sedangkan saya dah ada kat atas. Remember, this one is for the LCV. This one is the process of the repetition.
However, this one is the process for the user input, based on user input. Okay, remember, jangan terkeliru I++ ni dengan plus yang berada di dalam count statement. Okay. Okay, next we have the maximum and minimum problem, di mana sebelum ni you ada buat maximum minimum, di mana kita menggunakan selection. Contohnya minimum number of twin number, you akan buat if num1 more than num2 and num1 more than num3, so maximum number is num1. Itu contoh masa selection. However, masa repetition kita tak gunakan cara tu. Okay, macam mana kita nak buat? Okay. So macam mana kita nak buat? So first kali you kena declare integer maximum sama dengan -9999. Why I put -9999? Remember, this one is the initial value yang akan berubah bila masuk statement, bila masuk pusingan yang kedua. Kenapa kita memerlukan initialized value ni? Sebabnya untuk kegunaan kali yang pertama. So remember, kalau soalan tu pasal maximum dengan minimum, initial value yang awak kena initialkan di dalam memory of maximum, you kena ambil nombor yang paling kecil. Ambil nombor yang paling kecil sebab untuk nombor kita tak tahu dia punya range. Okay, user boleh je masukkan -4, -3, 500, itu based on user. Okay, so sekarang nak selamat untuk kali pertama, kita tak tahu dia punya range, kita letak je nombor yang paling kecil untuk memory maximum, untuk running variable for the maximum. Okay, maximum ni pun running variable juga. Okay, sebab dia akan simpan, dia akan sentiasa update dengan nilai-nilai yang baru. Sama juga dengan minimum. Okay, kalau minimum dia akan ambil nombor yang paling besar. Okay, kalau minimum dia akan ambil nombor yang paling besar. Ini untuk yang tak ada range. For example, kalau question tu yang kita tahu, contoh question tu bagi find maximum and minimum of CGPA for 5 student. Betul soalan keluar macam ni. Find maximum and minimum of CGPA for 5 student. Daripada 5 student, CGPA student yang keberapa yang maximum dan minimum. Okay, kalau you dah tahu range. Range untuk CGPA kita tahu yang paling rendah adalah 0.0, yang paling tinggi adalah 4.00. So kalau keluar soalan macam ni, apa dia punya orang kata initial value for running variable for maximum, you boleh letak 0.0. Untuk minimum you letak 4.00. Ini yang kita tahu range dia. Okay, ini yang kita tahu range dia. Kalau kita tak tahu range dia, inilah terjadi. You letak je lah nombor negatif 99999. Dan paling minimum adalah, untuk minimum pula ambil nombor paling besar 99999. Ini you kena ingat dia punya konsep. Okay, still lagi kita menggunakan satu variable number sebab dia still lagi berkaitan nombor. Okay, next kita buat for integer I sama dengan 0, semicolon, I less than 5, semicolon, I plus plus, buka curly braces. Okay, buka curly braces and then ask the user to enter a number. Sama juga macam tadi, untuk count ke untuk summation, tanya juga nombor. Okay, sebab kita nak tanya nombor untuk kelima-lima nombor ni. Okay, next proses, dia semua proses mesti letak dekat dalam body of looping. So senang sahaja you hafal je benda ni. Okay, apa yang you perlu buat? If number more than maximum, maximum sama dengan nama. Hafal syntax ni. Kalau ni, buka lagi satu if. Jangan you pergi buat else if tak boleh. Sebab kalau buat else if, maksudnya benda yang dicari adalah benda yang sama. Sedangkan kita nak change dua benda yang berbeza. If number more than maximum, ini minimum. That's why you kena put it inside the different if. Okay. So if number less than minimum sama dengan number. Okay, tutup, lepas tu keluarkan maximum. Saya nak tunjukkan sikit macam mana cara maximum dengan minimum ni berfunction.
Okay. So contoh kita ada memori maksimum. Maksimum saya adalah negative 99999. Minimum saya 9999999. Okay, ni dalam memori saya. Okay, contoh saya nak masukkan sekarang nombor 10, 20, 40, 100, 30. Okay, kalau kita tengok nombor yang user masukkan ini, kita tahu yang paling kecil adalah nombor 10 dan paling tinggi adalah 100. Okay. So kita try proses yang pertama. So if for integer i sama kosong, okay, kosong lebih kecil daripada 5, true or false? True. Bila true dia akan masuk the body of looping. So dia pun tanya soalan. Okay, ini variable number. Dia tanya soalan kali, user masukkanlah nombor. So users nak masuk nombor 10. Okay, so dia pun akan buat if number tadi apa nilai dia? 10. Adakah 10 lebih besar daripada maksimum? Apa nilai maksimum? Apa nilai pertama maksimum? So nilai pertama maksimum adalah negative 9999999. Nampak tak? Okay, so dia pun buat adakah 10 lebih besar daripada negative 9999? So betul, bila betul maksimum sama dengan number. So maksudnya number ni 10 ni akan di-assign masuk dalam maksimum. So maksimum ni akan dipadam, dia akan simpan nombor 10. Nampak tak? Nampak tak? Untuk kali pertama dia akan pegang nilai yang pertama. Itulah kerja running variable. Next, disebabkan dia bukan if, dia adalah if, kita kena check juga. So adakah 10 lebih kecil daripada minimum apa? Minimum adalah 9999. Okay, so adakah 10 lebih kecil daripada 999? True. Bila true, minimum akan diupdatekan dengan number. Number sekarang ada 10. 10 akan di-assign ke dalam minimum. Dia padam juga, diupdate. So nampak tak? Untuk kali pertama, kedua-dua maksimum dengan minimum memegang nombor yang pertama. Ini kerja running variable lah. Dia sentiasa akan updating. Okay, jangan risau, Miss you blur. Okay, tak apa. Kita buat untuk dia naik balik, dia jumpa i++. So i sekarang jadi 1. So dia pun buat adakah 1 less than 5? True. Bila true, dia pun minta dekat user. User masuklah nombor apa you nak. So user masukkan nombor 20. 10 akan dipadam, 20 akan masuk. Okay, 20 akan masuk. Dia ambil alih tatah 10 ni, 20 masuk. So apa terjadi? So dia pun akan buat comparison. So nombor sekarang ada 20. Okay, adakah 20 lebih besar daripada maksimum? Adakah maksimum sekarang negative 999? Tak, maksimum sekarang dah diupdate dengan nombor 10. Ni nampak? Ni. Maksimum telah diupdate dengan nombor 10. Adakah 20 lebih besar daripada 10? True. Bila true, nombor 20 akan masuk dalam maksimum. So apa yang terjadi, dia akan padam 10 ni, 20 akan ambil alih. Nampak? So next, kita buat pula untuk yang bawah ni. Okay, number tadi ada 20, right? Okay, 20. Adakah 20 lebih kecil daripada negatif 999 ke? Tak. Dia dah padam tadi kan? Sekarang nilai dia adalah 10. Adakah 20 lebih kecil daripada 10? Tak. Bila tak, apa jadi? Dia tak buat pun benda ni. Bila tak buat, 10 tetap maintain jadi 5. Itu cara proses dia. Sampailah nombor yang ke-5. Di mana last kali nanti maksimum ni akan pegang. Okay, last kali maksimum ni akan pegang nombor 100. Okay, so last kali dia akan keluarkan maksimum dengan minimum. So nampak tak cara proses dia? So remember, bila maksimum dengan minimum, kalau you tak tahu range dia, numbers ni kita tak tahu range dia, so maksimum ambil yang nombor paling rendah, minimum ambil nombor yang paling tinggi. Itu je. Okay, yang ini
sama. Tak kisahlah awak nak kira pasal salary ke apa ke, CGPA ke, dia punya proses ni tetap sama. Yang berubah adalah dia punya variable comparison ni. Kalau berkenaan dengan salary, buatlah salary. Kalau salary level 7 maksimum, maksimum sama dengan salary. Kalau CGPA, CGPA lah. Based on apa yang you nak buat comparison. Okay, ni contoh yang saya dah buat lah. Okay, saya masukkan 2, 4, 5, 3, 2. Kalau kita tengok yang paling rendah adalah 2, yang paling tinggi adalah di 5. Even though user masukkan 2 nombor yang sama, dia tetap detect benda ni yang paling rendah. Okay. Ni dia. Okay, boleh faham? So itulah tadi kelima proses yang awak kena pakar dan faham benda-benda tu. Okay, next is the sentinel control loop. Is the vice versa from the counter control loop. If counter control, we know exactly how many times we want to repeat. However, for the sentinel control loop, we didn't know. Okay, maksudnya sekarang nak berhenti ke apa based on user. Itu sentinel control loop. Tapi untuk counter control loop, semuanya telah disetkan di dalam program. Dan selalunya untuk projek awak nanti, sila menggunakan jenis sentinel control loop sebab kita tak tahu dalam satu hari tu berapa customer kita nak datang, betul? Kalau you pergi setkan 6, yang datang 8 orang. So, sampai 6 dia dah tutup. So macam mana? You kena buka balik ke macam mana? Sekarang nak selamat benda tu, kita menggunakan sentinel control loop di mana kalau ada customer datang, do you want to continue? Yes or no? Itu contoh-contoh sentinel control loop. Okay. So, sentinel control loop, reading and processing sequence of input. Ini maksud dia. Kalau untuk counter tadi, kita dah setkan dekat IEU tu based on LCV dia. Betul tak? Tapi untuk sentinel semuanya based on input. Number of data value unknown. Kita tak tahu how many we want to repeat. Kita tak tahu based on user. Ini user yang tentukan bila masa dia nak berhenti, bila masa dia nak buat proses repetition. Okay, what does it mean about the sentinel value? Okay, actually sentinel value is special value used to signal either the end of the data series. Selalunya sentinel value ni dalam soalan dia akan bagi satu unique value tau. Contohnya -1, 999. Okay, itu semuanya contoh sentinel value. Dia unique ataupun yes or no. Itu contoh-contoh sentinel value. Sentinel value must not conflict with the data value. So hati-hatilah, jangan you conflict pula. You pergi letak 999 as the sentinel value. Okay. Well, else you want to input, user boleh masukkan nombor 999. So kena hati-hati, jangan ada conflict happen inside your coding. Sentinel is not data value but it serves to terminate the loop. Okay, nombor sentinel tu nanti nilai dia adalah digunakan untuk keluar loop kita. Okay, sebab itu yang menentukan bila masa kita nak stop. Siapa yang nak masukkan nilai tu? Confirm lah user. Kalau counter tadi kita tak payah pening-pening lah. Sebab dia program tu yang akan berhenti sendiri bila tiba waktunya. Okay, bila tiba waktunya. Contohnya macam tadi submission of 5 number sampai pusingan ke-5, masuk ke pusingan ke-6 tu, so dia stop. Sebab apa? Dia perlu buat sampai pusingan yang ke-5 sahaja. Whereas sentinel we didn't know. So we need one value to stop our loop. Okay, so next. Macam mana kita punya implementation? So read the first data value W, while the data value is not the sentinel data, do the following. Maksudnya dia akan masuk dekat dalam body of loop. So process the data value, read the next value. Okay, remember when we talk about the sentinel value, okay, hanya boleh 2 types je yang boleh implement sentinel value. So ini awak kena ingat sentinel value ada 2 types je yang boleh implement dia. So while loop dengan do while loop saja awak boleh guna. For loop tak boleh. For loop diharamkan untuk sentinel control loop. Remember, for loop hanya boleh digunakan untuk counter control loop sahaja. Okay, untuk sentinel
please use while or do while. So saya suggestkan awak guna while loop. Okay. So let's see how we implement our Sentinel control loop. So next, the Sentinel variable is tested in the condition and the loop end with the Sentinel value encounter. Selalunya initialization dia, LCV dia ni based on CIN, based on input statement ni. Okay, kalau kita counter tadi kita tak perlu pun minta, tapi untuk Sentinel initialization dia adalah input statement, kita kena ask a user to enter the value. And then kita kena gunakan while. Kalau variable ni not equal Sentinel value, so kalau dia tak sama dengan Sentinel value, dia boleh masuk. Tapi bila variable ni sama dengan Sentinel, dia akan berhenti. Itu maksud dia. Kat ni adalah body of loop. And then you kena tanya balik user kat bawah ni. So ingat, bila kita sebut pasal Sentinel initialization, kita kena tanya kat user. Updating pun kita kena tanya dekat user. So macam mana nak buat? Let's see. For example, we have the problem. Okay. Problem, receive a set number of positive integer and display the summation and average of this integer. So sama juga dengan counter. Counter pun ada summation and average. Tapi ni lain sikit lah, di mana dia ask the user to enter the series of the positive number and then negative one indicate the end of the input process. So kalau soalan bagi awak satu nilai and it says that nilai itu boleh berhentikan input proses kita, repetition proses kita. So terus dalam otak awak, oh ini adalah jenis Sentinel. Bila jenis Sentinel, sila guna while. Okay, bila jenis Sentinel, sila guna while. So macam mana nak buat benda ni? Okay, contohlah user masukkan 30, 16, 42. Okay, ni user masukkan ni. Ni semua user masukkan. Okay, ni semua user masukkan ni. Ni semua user masukkan. Sampai yang keempat letak negative one. Means that dia nak and the loop. Ini semua based on you, user. Bila end of loop, output example dia adalah 84, average dia 29.33. So macam mana kita nak buat benda ni? Okay, ini dia punya flowchart lah, you boleh baca sendiri. Okay, so ini dia punya C++ program for the Sentinel control loop. Okay, benda yang sama juga, kita memerlukan satu saja untuk simpan nombor sebab dia nak masukkan series of number, so nombor 6. And then we need the summation punya running variable sebab apa kita nak buat summation juga. And juga kita memerlukan count. Apa kegunaan count ni? Kejap lagi saya akan tunjukkan awak apa kegunaan count ini. Okay, first step untuk Sentinel control loop, you kena initialization dia. Okay, initialization dia, you kena tanya user, this one. Okay, enter integers ending with -1. Okay, di mana -1 is the Sentinel value. Ataupun ni awak kena bagi message kat user macam ni you kena bagi tahu kat user apa nilai yang boleh berhentikan repetition dia. So bagi tahu kat user. So pentingnya bila kita sebut Sentinel control loop ni, pentingnya dia punya functionnya adalah dekat message. Okay, output message bagi tahu kat user. User faham tak? Tak faham. Itu maksud dia. So CIN now. Okay, this is our LCV for the Sentinel loop. Okay, tanya user. Next, step yang kedua, kita kena buat evaluation. So evaluation yang kita ada adalah while num not equal -1. Selagi num tak sama dengan negatif, selagi num tak sama dengan -1, dia tetap akan repeat dan repeat. So next dia kena buat apa? Okay, so next buka curly braces. Okay, so dia buat sum equal sum plus num, di mana sum tadi nilai dah initialization kosong tambah apa
nombor. So why we need count equal count plus 1? Kenapa kita perlukan ini? Remember, ini bukan updating ya. Ini bukan updating of LCV. Ini kegunaannya untuk kira berapa nombor yang user masukkan. Sebab lagi sekali saya sebut, Sentinel ni kita tak tahu berapa nombor yang dimasukkan. Dia ikut suka hati user. Ada user nak masukkan 3 nombor, ada user nak masukkan 4 nombor. So macam mana kita nak pegang nombor-nombor yang user masukkan ni? Kita perlukan satu lagi running variable, kita gelar dia sebagai count. Okay, selagi dia tak jumpa, selagi user tak masuk negatif 1, selagi tu count ni akan bertambah. Kat mana kita nak gunakan dia? Masa kita nak buat average. Sum bahagi count. Okay, ni dia. And then the updating dia, you kena tanya balik. You kena ada cout juga Saya lupa nak letak. You kena letak cout dekat dalam ni. You kena tanya cout enter integers ending with -1 ataupun you tukar enter integer number or -1 to exit. So minta balik kat user cin now. So ingat, untuk initialization you kena tanya, untuk updating pun you kena tanya. Ini cara Sentinel control loop berfunction. Okay, boleh Next, kalau soalan tu, input a set of numbers, integer terminate by the value -999. Calculate average the largest and smaller value in the set of number. Okay, so nombor yang dia berikan adalah -999 to terminate the looping. Okay, buat macam biasa. Integer n, sum equal to 0, count equal to 0. Why we need count ini? Untuk kira average. Okay, untuk kita pegang berapa bilangan nombor yang user masukkan. Okay, you boleh buat enter the first number atau enter the number on -999 to n. Ni pun boleh lah ikut sekali awal lah. Message je, pastikan message tu user faham. Okay, and then user masukkan n. Ni untuk number lah. Okay, so integer maksimum sama dengan n, minimum sama dengan n, di mana maksimum ni dia pegang nombor yang pertama dan minimum ni pegang nombor pertama. Tapi kalau awak tak nak buat macam ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah. So awak je boleh integer max sama dengan -99999. Pastikan -999 lebih besar daripada ni And minimum adalah 999. Tak ada masalah, betul juga. Okay, while n not equal -99, selalu ni lah. Inilah operator yang kita selalu gunakan. Not equal -999. Sum equal sum plus 6 untuk buat sum. Count plus plus untuk kira berapa bilangan nombor yang user masukkan selagi dia tak masukkan -999. Buat macam biasa if n more than max. Macam saya cakap tadi, ini kena hafal. Macam mana buat maksimum dengan minimum. Benda sama je. Cuma yang depan ni yang akan berbeza. Sekarang dia menggunakan n. So if n more than max, max sama dengan n. If n less than min, min sama dengan n. So the next one is updating. So updating pun you kena tanya user enter the next number or -992 exit cin n. So remember, untuk Sentinel initialization pun tanya, updating pun kena tanya, and then buat untuk dapatkan average dia, and then keluarkan sahaja dia punya output. Ni contoh Sentinel. Okay, next exercise asks you to enter the series of number, then ask user to input yes for continue or no for the stop the looping. So yang ini dia lain macam tadi tau. Mana yang tadi tu, okay, yang tadi itu ni menggunakan series of number dan dia terminate tu based on the number. So number ini dia akan jadi LCV. Untuk soalan yang macam ini, LCV dia adalah bergantung kepada status, iaitu yes or no. Okay, so sekarang input series of number ini tidak boleh dijadikan sebagai LCV. So later I will show you how to solve this one. Okay, so soalan disuruh calculate the sum of all positive number. Okay, count the number of odd number, and the third one is the count number that are divisible by 5. So how we want to solve it? So I will show you.
Okay. Okay, first kita akan buat integer min. Kita ada integer min. And then kita ada tadi, dia suruh integer 6. Kita ada sum positif. Untuk kita buat positif, ini running variable count odd sama dengan kosong. Sama dengan kosong. So kita ada tadi dia nak buat okay. Kita dah ada integer 6, sum positif. Untuk kira positif tadi, summation positif, kita ada count odd. Dan kita ada count divisible by 5. So saya buat count d5 sama dengan kosong. Still lagi running variable. And next saya ada saya punya LCV, saya nak buat char status. Okay. So next saya nak buat initialization. Okay, next saya nak tanya dekat user. Ini saya punya initialization of the sentinel saya. Cout, do you want to start the program? Okay, so bagi tahu sentinel apa yang dia buat. Y for yes, N for, N huruf besar lah, N for no. Bagi tahu dia the sentinel value yang dia kena buat. So next kita masukkan, disebabkan saya menggunakan char, bukan char yang ada size single char saja, saya boleh menggunakan cin biasa, cin status. Okay, so next saya dah ada, this one saya gelarkan dia sebagai initialization. Ini initialization for the sentinel saya. So next saya akan buat evaluation while apa? While status, selagi status tak sama dengan, okay, buat ni sebab dia char, and selagi status tak sama dengan n. So first dia suruh cari positif. Macam mana nak cari positif? So sebelum nak cari positif, you kena tanya dekat user untuk masukkan nombor. Beza macam tadi nombor naik atas kan. Sekarang nombor ni bukan LCV. Nombor ni adalah data yang dia nak suruh user masukkan. Macam ni pun ada juga soalan dia. Enter a number. Okay, so cin now. Okay, kita dah dapat dah enter a number cin now. So next dia suruh buat summation of the positive number. So nak cari positive number, saya dah ajar dulu, kita menggunakan if. Okay, kita menggunakan if statement. Okay, so if apa? Nak cari positif mestilah if num more than 0. So dia suruh buat summation. So you kena buat sum positif sama dengan sum positif tambah apa? Tambah 6. Summation of all the positive number. Okay, next dia suruh cari apa tadi? Dia suruh cari odd number. So buka lagi if yang baru. If num modulus 2 equal or not equal? Kalau equal even number. Kalau not equal 0 for the odd number. So kita buat count. Count odd plus. Nampak? Okay. So buka if lagi sebab dia nak suruh cari apa? Count divisible by 5. So senang saja, if 6 modulus 5 sama dengan 0. So count divisible, ikut tadi saya declare apa? Count divisible 5 plus. Okay. So dah siap dah apa yang soalan suruh. So next kita kena ada evaluation. So saya sambung kat sini evaluation saya sambung kat sini ya. So next evaluation adalah you kena tanya user. Okay, so you kena buat cout, do you want to
continue. Y for yes and for no. Tanya dia. Do you want to continue for the next system ke? Do you want to continue the next process? Kalau yes, dia akan naik balik lah. Kalau no, dia terus keluar. Okay, so lepas awak dah ni, you kena see in. See in apa? See in status. Okay, and then tutup your punya while body. So inilah yang saya cerita tadi. Okay, ini adalah initialization kita punya RCV based on status. So ketiga-tiga menggunakan variable yang sama. So kita dah mengikuti syarat-syarat komponen for the looping. Okay, so dah settle ini. So next kita buat output statement. Kawan kena keluarkanlah semua output ni. So yang pertama kita ada apa? Cout summation of all positive number. Okay, so kita kena keluarkan apa? Kita kena keluarkan sum positive. Next, cout the number of odd number. Okay, saya sambung kat bawah ke saya sambung tepi ni mak. Okay, saya sambung kat tepi ni. Okay, so awak kena panggil apa? Count odd sahaja. Jangan awak pandai-pandai letak count odd plus plus. No, count odd plus plus is for this one. Kat sini keluarkan nama dia sahaja dan yang terakhir adalah yang ini keluarkan balik. So dah habis return 0 tutup integer main. Okay, so sila salin balik coding ini dekat yang punya node Sila salin dan pastikan coding ini berada di dalam nota ringkas awak nanti. Okay, so ini contoh-contoh macam mana kita nak buat sentinel loop. So dah habis. Okay, to be continue. So next is part 3. Tadi 3 part kan saya ada cerita. So part 2 dah settle. So next is the part 3. Simple saja. Yang part 3 lagi sikit je. So itu tadi saya dah perkenalkan awak dengan counter control loop dan juga sentinel. Sila ingat apa yang saya dah mention yang tadi. Okay. So as usual, please scan this QR code. Jangan lupa sila scan this QR code. Okay. So part 3, for the part 3 theory saya akan buat dalam kelas lab awak nanti. Okay. So kita jumpa dekat dalam kelas lab untuk chapter 4 part 3. Okay guys, thank you very much. If you have any question, you can ask me through Telegram or PM me personally. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum.